أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آله وأصحابه ومن جاهد بجهاده واستنى بسنته واقتفى أثره إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله. جزاك الله خير. فإن أصدق الحديث كتاب الله عز وجل وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. اللهم يا ربي لك الحمد كما ينبغي لوجهك الكريم وعظيم سلطانك. اللهم زدنا علما وارزقنا فهما. اللهم زدنا علما وارزقنا فهما. اللهم زدنا علما وارزقنا فهما. اللهم زدنا ولا تنقصنا واعطنا ولا تحرم علينا. اللهم اهدنا بهديك وانصرنا بعونك يا أرحم الراحمين. اللهم اجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. صلى الله على محمد والحمد لله رب العالمين. وبعد. يقول المصنف رحمه الله تبارك وتعالى ونفعنا بعلومه وبركاته في الدارين آمين. Al-Hafiz Ibn Kathir rahimahullah berkata, Al-Hafiz Ibn Kathir rahimahullah berkata, As-Sunnah juga turun kepada beliau sallallahu alaihi wasallam dengan wahyu. Sunnah, as-sunnah juga turun kepada beliau, yakni Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan wahyu sebagaimana turunnya Al-Quran. Macam mana Al-Quran turun melalui wahyu yang disampaikan Jibril, maka begitulah juga as-sunnah yang datang daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam sebenarnya turun kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan wahyu, bukan datang sendiri ataupun datang daripada hawa nafsu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maknanya apabila Nabi sallallahu alaihi wasallam menuturkan sesuatu perkataan, apabila Nabi sallallahu alaihi wasallam melakukan sesuatu perbuatan, apabila Nabi sallallahu alaihi wasallam mengikrarkan sesuatu perbuatan para sahabat, maka ianya bukan datang daripada hawa nafsu Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahkan ianya datang daripada perintah arahan Allah Azza wa Jalla, ataupun ianya datang daripada wahyu. Cuma bezanya hanya saja ia, yakni sunnah, tidak dibaca sebagaimana dibacanya Al-Quran. Orang tak pernah buat kerja baca sunnah dalam sembahyang. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin amin. Innamal a'malu binniyat. Tak ada orang macam. Tak ada.
Kenapa? Tidak diajarkan oleh Nabi SAW begitu. Tapi yang disuruh pada faqra'u ma tayassara minal Quran. Allah Ta'ala suruh kita baca mana-mana lah yang mudah bagi kita daripada Al-Quran ketika kita nak salat. No? Ada orang macam ni. Orang baca dalam sembahyang sunnah, baca hadis ke apa? Ada? Tak bisa jumpa no. Apa boleh? Ada ke? Tak ada. Tak ada. Boleh baca Arab kita tak tahu tau. Tak ada monji boleh. Tak ada tak ada lah. Tak ada. Begitu juga kita tak pernah pun dengar orang baca sunnah Nabi SAW macam mana dibacanya Al-Quran. Kalau dibaca sunnah untuk difahami agama, ada. Macam mana dibaca Al-Quran untuk difahami agama, dibacanya sunnah juga untuk difahami agama. Tak apalah. Untuk dijadikan hujah, untuk dijadikan dalil dalam beragama, okey. Tapi bacaan seperti mana kita membaca Al-Quran itu tidak ada. Imam Asy-Syafi'i rahimahullah dan selainnya berdalil dengan dalil-dalil yang banyak akan hal itu. Tetapi di sini bukanlah tempatnya untuk kita bawa mari dalil-dalil tu. No? Dan lihat pula kitab-kitab tafsir di dalam menafsirkan ayat ini. Contohnya surah Al-Ahzab ayat 34. Dalam tafsir Ibnu Katsir. Mari kita tengok. Surah Al-Ahzab ayat 34. وَاذْكُرْنَا مَا يُتْلَى فِي بُيُوتِكُنَّ مِنْ آيَاتِ اللَّهِ وَالْحِكْمَةِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ لَطِيفًا خَبِيرًا. وَاذْكُرْنَا, ini arahan daripada Allah Subhanahu wa taala kepada siapa? Isteri-isteri Nabi. Yang ni dah kita ambil dah minggu lepas. Malas saya dah terlupa. Muka surat 40. Buka balik oleh. Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullah berkata, banyak dari salafus salih berkata bahawa al-hikmah adalah sunnah kerana sesungguhnya yang dibacakan di rumah isteri-isteri Nabi. Ada tak? Jumpa ke tak orang jelas lepas hangguk. Betul tak apa? Karena sesungguhnya yang dibacakan di rumah isteri-isteri Nabi radhiyallahu anhum hunna selain dari Al-Quran adalah sunnah. Ini diceritakan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Quran, di dalam surah Al-Ahzab ayat 34 tadi. Allah kata apa? Wadhkurna ma yutla fi buyutikunna, dan baca olehmu. Kalau kata orang mengaji Arab, dia tahu lah ni fi'il amar untuk ramai perempuan-perempuan. Wadhkurna. Kalau orang lelaki ramai, dia kata wadhkuru. Ya. Kalau sekok dah. Kalau seorang wadhkur. Hak ni wadhkurna. Nun tu nun niswah dia panggil. Mana dan ingatlah ataupun sebutlah oleh kamu wahai perempuan-perempuan. Yang dimaksudkan dengan perempuan-perempuan di sini siapa? Isteri-isteri Nabi SAW. Ma yutla, yang dibacakan fi buyutikunna. Kalau lelaki fi buyutikum, kan? Tapi sini maknanya wahai perempuan-perempuan yang ramai.
di rumah-rumah kamu wahai perempuan-perempuan isteri Nabi lah. Min ayatillah, daripada ayat-ayat Allah Al-Quran. Wal hikmah tu apa dia? Wajib kami. Wal hikmah tu apa dia? Sunnah yang kita ambil sebelum ni kan. Hikmah makna dia apa? Sunnah kan. Maknanya hendaklah kamu sebut, hendaklah kamu ingat apa yang dibaca di dalam rumah-rumah kamu daripada apa dia? Ayat-ayat Allah pada Al-Quran dan hikmah. Hikmah itu pada sunnah. No? Tapi membaca sunnah, membaca hadis tidak seperti mana Al-Quran itu dibaca. Nampak tak? Baca tadi ni apa dia? Untuk apa dia? Diketahui hukum yang ada di dalamnya saja. Innallaha kana latifan khabira. Okey, tak apa. Jadi ada. Okey. Di dalam kitab tafsir Ibnu Katsir disebut di sini, mana? Dan lainnya daripada tafsir Al-Quran bil ma'thur. Apa makna tafsir Al-Quran bil ma'thur? Maknanya tafsir dengan riwayat hadis tu ada disebut, dia ditulis dalam kurungan tu. No? Tafsir ni dia ada dua jenis. Satu dia panggil tafsir bil ma'thur, satu lagi dia panggil tafsir bir ra'yi. Satu dia panggil tafsir apa? Al-ma'thur. Apa maksud tafsir al-ma'thur? Makna tafsir yang disertakan dengan hadis-hadis. Contohnya ayat-ayat Quran sekian-sekian diriwayatkan daripada Nabi SAW, maksud dia sekian-sekian. Maknanya ada sandaran daripada Nabi. Kenapa? Kerana yang mengetahui penafsiran Al-Quran itu siapa dia? Saya bagi habaq lagu minggu lepas. Penafsiran, peringkat penafsiran Al-Quran ni ada berapa? Ada 4. Yang pertama apa dia? Al-Quran ditafsirkan oleh Al-Quran. Yang kedua, Al-Quran ditafsirkan oleh Al-Hadis. Yang ketiga, Al-Quran ditafsirkan oleh para sahabat. Yang keempat, Al-Quran ditafsirkan oleh ulama tafsir di kalangan tabi'in. No? 4 ni. Yang tu dia panggil apa? Tafsir bil ma'thur. Sebab itu kalau kita tengok di dalam kitab-kitab tafsir ada disebut telah berkata Ibnu Abbas. Apa maksud dia? Tafsir itu ditafsirkan oleh siapa? Para sahabat. Sebab Ibnu Abbas itu siapa? Sahabat. Kadang-kadang kita jumpa di dalam kitab-kitab tafsir dia kata telah berkata Mujahid. Mujahid bukan menteri agama hak dulu ni. Jangan keren kalau tu. Bukan dia. Mujahid tu mana apa dia? Ulama tafsir di kalangan tabi'in. Qatadah contohnya disebutkan telah berkata Qatadah. Siapa dia tu Qatadah tu? Bukan hak duduk di mata ayak tu. Mata ayak tak ada Qatadah pun. Qatadah tu siapa dia? Seorang ulama tafsir di kalangan tabi'in. Kadang-kadang kita tengok baca kitab tafsir, banyaknya dalam kitab tafsir apa? Ibnu Katsir, dalam tafsir kitab tafsir Ibnu Jarir At-Tabari. Hak tu tafsir bil ma'thur tu. Kadang-kadang kita jumpa dalam tafsir Al-Qurtubi. Kita jumpa ada disebut macam tu. Kadang-kadang disebut wa mari haddatsana fulan sampailah kepada para sahabat ataupun para tabi'in. Telah menceritakan kepada kami oleh kawan ni, menceritakan kepada kami. Itu jalan-jalan itu nak sampai kepada orang yang menyebutkan maksud ayat Quran tadi ni. Itu dia panggil apa? Tafsir secara ma'thur. Adapun yang kedua, tafsir bir-ra'yi. Tafsir bir-ra'yi. Apa maksud tafsir bir-ra'yi? Iaitu penafsiran berdasarkan fahaman akal. Tafsir berdasarkan fahaman akal.
Ini yang mari daripada pala sampah ni. Kan? Yang kata Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa tu, mana al-istiwa tu, mana istaula tu. Tafsir bil ra'yi. Nampak tak? Contoh-contoh tafsir bil ra'yi ni mana? Contoh-contoh dia fi zilalil Quran. Tak? Siapa dia karang? Syekh Qutb. Tu. Tafsir fi zilalil Quran itu dikarang oleh Syekh Qutb waktu dia duduk dalam penjara. Duduk dalam penjara tu, karang kitab tafsir. Kan? Dan Syekh Qutb ni sebenarnya dia bukan asal basic Islam. Tak. Cuma dia ada roh semangat sebab orang tahan dia dalam penjara, jadi dia mari semangat untuk memperjuangkan Islam. Dia mari daripada idea dia lah. Mari daripada akal. Cuma dia ni orang Arab, dia faham lah Arab kan. Begitu juga ada lagi kitab-kitab lain yang termasuk di kalangan kitab-kitab tafsir bil ra'yi yang lain ni. Okey, bukan tempatnya di sini untuk kita bahaskan tentang at-tafsir wal mufasir. Kalau tuan-tuan nak jelas benda ni, tuan-tuan boleh rujuk, dia ada sebuah kitab yang comel yang membicarakan hal ini. Nama kitab tu At-Tafsir wal Mufassirun. At-Tafsir wal Mufassirun. Lah ni tak payah mana, ada terjemahan semua. Orang-orang Indonesia dah, ulama-ulama Indonesia banyak mereka mendahului kita dalam menterjemah kitab-kitab ni. Kitab Sahih Bukhari tu, bukan kitab Sahih Bukhari tak, Fathul Bari tu. Fathul Bari itu hak dalam bahasa Arab, Ibn Hajar Asqalani tu syarah kepada Sahih Bukhari 14 buah, 14 jilid diterjemah habis depa. Bubuh dalam rak boleh kitab dia ya. Tu panjang. Kalau kita baca apa pakai mati lagu tu tak habis kata. Kan? Panjang tu dah hak dia terjemah tu. Kalau cara hak sahih hak Arab dah 14 buah tebal-tebal tu, hak Melayu kan? Pakai rebah betul aku tak habis dah baca tak. Kitab tebal ni pun mujurlah dia mari baca sehari 2 muka ya. Kalau dia baca sehari 3 muka 4 muka masa tak tahu apa. Orang pedu lah cakap tu. Tak tahu butir dia dah. Okey. Para salafus salih, tak apalah saya bagi gambaran ya. Maknanya kita nak cerita tadi apa maksud tafsir tafsir Al-Quran bil ma'thur. Kita faham kan? Makna tafsir Al-Quran bil ma'thur itu maknanya tafsir Al-Quran yang ada sumber ataupun ada riwayat tentang penafsirannya. Dan sepatutnya kita, kalau kita nak jaga kesahihan penafsiran Al-Quran, maknanya kita bila nak tafsir Al-Quran, kita rujuklah kepada kitab-kitab tafsir yang ma'thur, mana yang ada riwayat daripada hadis-hadis. Lah ni senanglah, ada dalam aplikasi handset kita ni ada dia buat Al-Quran, kemudian kita tekan tu dia mari tafsir Ibnu Katsir, bahasanya ada yang tafsir Ibnu Katsir dengan tafsir Qurtubi. Dia mari cumanya bahasa Arab. Ngajilah Arab pula. Kan? Agak-agak dekat nak mati ni boleh Arab. Para salafus salih memberi makna as-sunnah dengan agama. Tu. Di kalangan ulama-ulama salaf dulu ni, orang yang hidup mula daripada zaman Nabi ataupun kita kata bermula daripada zaman sahabat sehinggalah kepada tahun yang ke-300 Hijrah, mereka letak makna bila sebut kata sunnah tu makna ada agama. Bila sebut kata sunnah agama, kita tak juga, kita tak sampai tu, kan? Kita bila sebut kata sunnah tu makna cakap benda yang Nabi buat kita tak kena buat. Itu dia yang jadi banyak kita jauh daripada agama tu. Bila kita sebut kata sunnah, hak Nabi duk buat, kita tak boleh nak buat. Amun nak mayang 2 rakaat pun hak tu sunnah Nabi tu kata larat buat kot. Pelik sungguh. Dia kata Nabi boleh lah. Ini amalan Nabi yang kata sunnah ni. Kita ni kita tak boleh buat lah, tak lah. Nah mayang 2 rakaat tu kata larat pun. Teruk lagi puasa suat nasi 2 pinggan. Kan?
Itu fahaman kita. Kita duk ingat kita sunnah tu pada yang Nabi buat. Kita tak boleh buat. Kita tak larat nak buat. Saya bisa dengar orang kata lagu tu. Kan? Sunnah ni kita bukan tak semestinya kita buat. Larat ke kita nak buat Nabi macam benda yang Nabi buat dia kata. Dia kata, kita tak mampulah. Nabi tu siapa? Dia baca kot tu. Kita sepatutnya apa yang Nabi buat kita nak kena buat. Pasal apa? Sebab nak Allah Taala kata apa? Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Sesungguhnya bagi kamu pada diri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu adalah contoh teladan yang terbaik. Tadi duk ingat kita 15 minit nak mengajar. Duk sakit nyuk jokah hilang sikit. Jadi di zaman salafus salih dulu ni, mereka memberi makna sunnah itu adalah agama dan syariat yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam secara mutlak dalam masalah ilmu dan amal dan apa-apa yang diterima oleh para sahabat, tabi'i dan salafus salih dalam bidang akidah maupun furu'. Kalau letak makna lagu ni, lagu mana jadi? Kalau kita letak makna sunnah tu adalah agama, sunnah tu adalah undang-undang agama, syariat agama yang dibawa oleh Nabi SAW, kita nampak lagu mana? Nampak gaya kita kena buat lah. Kan? Pasal apa? Sebab benda agama. Kita orang Islam, kita kena buat lah benda yang ada dalam Islam. Ini jadi masalah sekarang ni. Orang Islam ni bila dia hidup, dia tak mau hidup cara orang Islam. Duduk jauh sikit. Ini masalahnya. Orang Islam kita, bila dia hidup, dia tak mau hidup cara Islam. Bila dia nak buat cara Islam? Bila dia mati. Bila dia hidup, dia nak tiru cara orang barat tu. Cara berpakaian, cara makan, cara minum, cara berjalan, cara bergaya, cara apalah. Cara berkeluarga. Nak menikah, nak berlarak pun cara orang bukan Islam. Betul tak? Betul kata betul boleh? Betul. Nah kan? Tapi bila nak mati, betul tak? Bila nak mati, dia cari siapa? Ini masalahnya. Bila nak hidup, hiduplah cara Islam. Cuba kita tengok bila cara nak buat kenduri nikah ke apa ke, tengok ada dia hidup cara Islam. Sekat akad nikah lah tu panggil tu imam pun. Habis sah. Dia tak nampak lah tu imam. Kalau boleh sepak habis tu imam tu. Sak lagi dia. Tak tahulah kok belah ni, tak tahulah kalau kat tempat saya tu biduk tengah-tengah batas tu, dua lelaki bini baru sah tu. Biduk gaya tengah batas tu. Biduk masuk dalam bendang duk tekak gambar. Mari pada mana tu? Tak boleh sangat-sangat kan? Boleh lah gagah. Tapi pasal apa duk tabarruj tu? Allah berlarang. Allah kata wala tatabarrujanna wala tatabarrujna tabarrujal jahiliyatil ula. Tak boleh duk tabarruj. Apa makna tabarruj? Duk tayang muka bini kita tu kat orang. Apa? Nampak tak? Tapi dah nak buat lagu mana? Kita tak berapa, kadang-kadang tu kita tak berapa nak reti sangat bab-bab agama. Bila dah orang habaq, kita tu tak reti, kita terima lah. Kita dengar ni masalah kita tak mau terima. Tak boleh kira dengan depa tu. Ayah nak kira dengan siapa lagi? Bila nak kira dengan kitanya? Bila nak mati lah baru nak kira dengan kita. Kan? Allahu akbar. Abu Bakar radhiyallahu anhu berkata, Abu Bakar tu siapa? Sahabat Nabi lah kan. Dia kata apa? Sunnah itu adalah tali Allah yang kuat. Allahu akbar. Maknanya orang yang buat sunnah Nabi, dia ada hubungan dengan Allah. Sebab apa? Sunnah itu Abu Bakar kata apa? Tali dengan Allah. Allah kata apa dalam Quran dalam Al-Imran? Wa'tasimu bihablillahi. Berpeganglah kamu dengan tali Allah. Allah tak kata hak mana hang nak. Nanti Allah Taala tak kata tu berpeganglah kamu dengan tali Allah hak mana hang nak. Begitu kan? Dah Allah kata apa? Wa'tasimu bihablillahi
jami'an, kesemuanya. Abu Bakar kata tali Allah tu pada sunnah. Maknanya berpeganglah kamu kepada sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam semuanya. Dan Nabi pula kata kepada kita, sebab Nabi ni dia kesian ke kita. Dia kata hak mana yang ku suruh hampa, hampa buatlah sekat mana yang hampa mampu. Yang mana yang ku larang, hendaklah kamu jauhi. Tu baiknya Nabi. Taklah tak hak mana hak yang kita cakap mana kita larat buatlah, kita buatlah. Kan? Jangan tak ada nak buat lagi dah, tak larat dah. Ini jadi masalahnya. No? Abu Bakar radhiyallahu anhu berkata, sunnah itu adalah tali Allah yang kuat. Jadi kita dah reti dah, kalau kita nak dapat hubungan kita dengan Allah, hubungan yang kuat betul, orang kata kabel hebat ni, kita kena mengamalkan apa? Sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kenapa? Karena sunnah Nabi itu adalah tali Allah yang sangat kuat. Abdullah bin Ad-Dailami rahimahullah dari pembesar tabi'in berkata, telah sampai kepadaku, kata Abdullah Ad-Dailami, bahawa awal hilangnya agama ini adalah kerana manusia meninggalkan as-sunnah. Allahu Akbar. Maknanya, terima kasihlah Abang Jikimi pilih kitab ni. Terima kasih banyaklah. Saya pun tak tahu nak pilih dah kitab ni. Terima kasih banyaklah. Maknanya kita pilih kitab apa nama ni? Kedudukan as-sunnah dalam syariat Islam. Dia kata apa kali lagi? Abdullah bin Ad-Dailami rahimahullah dari pembesar tabi'in ni, maknanya dia ni di kalangan apa ni? Salafus salih. Dan Nabi SAW kata apa? Berpeganglah kamu dengan sunnah aku dan sunnah khulafa ar-rasyidin al-mahdiyyin. No? Dan mereka-mereka ini adalah apa? Tabi'in ni siapa? Anak murid kepada siapa? Para sahabat. Ya Allah, ya Nabi SAW puji mereka ini. Nabi kata apa? Sebaik-baik qurun khairan nas qarni. Sebaik-baik manusia ialah yang hidup di zaman aku. Siapa dia? Sahabat Nabi. Thumma alladhina yalunahum. Kemudian lepas pada tu siapa dia? Wah ni tabi'in. Manusia yang terbaik. Jadi kalau kita nak tiru orang, tiru hak elok ke tak? Tiru orang yang baik lah. Orang yang telah dijamin oleh siapa? Oleh Nabi SAW. Kata dia pada, telah sampai kepadaku bahawa awal hilangnya agama ini adalah kerana manusia meninggalkan as-sunnah. Cuba kita perhati dalam masyarakat kita lah ni. Di kalangan para salafus salih, dia kata apa? Dia kata sesiapa yang menghidupkan sunnah Nabi, sesiapa yang yang menghidupkan sunnah Nabi, maka sesungguhnya dia telah mematikan bid'ah. Dan sesiapa yang menghidupkan bid'ah, maka sesungguhnya dia telah mematikan apa? Sunnah. Sebab dua tu berlawanan. Mana orang yang duduk angkat benda-benda bid'ah, benda yang Nabi tak buat, maknanya waktu tu tenggelamlah benda-benda sunnah. Tapi kalau orang tu dia duk angkat benda-benda sunnah, makna benda-benda bid'ah ni tak boleh bangkit. Tak boleh bangkit. No? Tak sahlah perkara kecil, tak sahlah perkara besar. Sama ya. Contohnya macam kita di masjid kita ni, kalau cara kita semayang, cara kita semayang, cara sunnah betul, benda bid'ah ada tak? Tak ada lah. Kalau kita buat cara sunnah betul, benda bid'ah tak akan ada. Tapi cuba kalau kita buat benda-benda bid'ah, benda sunnah, tak ada. Kita tak boleh buat lah benda-benda sunnah. Sebab apa? Sebab kita duk agung-agungkan benda bid'ah. Nah kan? Allahu Akbar. Mengenai penafsiran firman Allah, thumma ja'alnaka ala syari'atin minal amri fattabi'ha. Kemudian kami jadikan engkau, yakni hai Muhammad, mengikuti syariat. Syariat itu apa dia? Peraturan undang-undang dari agama itu,
maka ikutilah syariat itu. Cuba perhati elok. No? Al-Husain radhiyallahu anhu berkata, yakni engkau berada di atas sunnah. Allah kata kepada Nabi, dia kata, "Hei Rasulullah, kami telah jadikan kamu itu berada di atas satu jalan." Maknanya apa yang kamu buat tu, hei Muhammad, adalah apa yang telah kami garis pandukan kepada kamu. Maka oleh kerana itu, fattabi'ha, maka ikutlah. Yang ni yang dijelaskan oleh Imam Bukhari dalam hadis dia. Nabi SAW menggariskan garisan yang lurus kan. Nabi menggariskan garisan yang lurus. Kemudian Nabi baca apa? Anna hadha sirati mustaqiman fattabi'u. Ini adalah jalanku yang lurus, maka hendaklah kamu ikut. Kita ni sebenarnya beruntunglah sangat-sangat. Beruntung sangat-sangat. Pasal apa? Kita tak gaduh duk cari tak mana dah. Sebab apa? Sebab semua Nabi dah buat clear dah. Cuma tinggal apa? Nak ikutnya. Lorong orang tebas elok dah, kita pergi duk menebas apa lagi? Pelik lah kan? Orang tebas jalan elok dah bagi kita, sahar pergi duk redah hutan lagi. Jalan lorong elok dah, ikut lorong tu je saja. Tak payahlah pergi duk redah hutan tak ada pasal. No? Dah letih saja, kemudian tak boleh apa pula. Maksud dia, yakni engkau berada di atas sunnah. Syekhul Islam Ibn Taymiyah rahimahullah berkata, sesungguhnya as-sunnah adalah syariat. Yang dikatakan sunnah itu adalah syariat. Apa makna syariat? Peraturan undang-undang. Apa maksud dia ni? Yang dikatakan sunnah ni adalah syariat ni, apa maksud dia? Yakni apa-apa yang disyariatkan Allah Ta'ala, itu nama dia sunnah. Yang dikatakan sunnah itu syariat. Apa maksud dia? Maksud dia segala benda yang telah dibuat peraturan, dibuat undang-undang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam dari urusan agama ini. Dalam urusan agama. Adapun dalam urusan dunia, Nabi kata apa? Antum a'lamu bi umuri dunyakum. Kamu lebih mengetahui tentang urusan dunia kamu. Urusan dunia kita pandai-pandai lah. Kan? Nak cari makan lagu mana itu pandai-pandai kita. Cuma dia adalah peraturan hukuman dia. Ada yang halal, ada yang haram. Terpulang pada kita. Kita nak ambil cara halal pun ada, nak ambil cara haram pun ada. Kalau cara kita ambil cara halal, selamat kita. Kalau kita ambil cara haram, tak selamat kita. Tapi dalam urusan agama, kita tak boleh nak fikir sendiri. Kenapa? Kerana agama ini telah ditetapkan oleh Allah dan telah ditetapkan oleh Rasul berdasarkan wahyu yang Allah Subhanahu wa Ta'ala turunkan kepada dia. Itu kita nak kena faham elok. Dan yang dikatakan bid'ah itu pun sebenarnya bukan dalam urusan dunia. Bukan dalam urusan kehidupan dunia kita. Yang dikira bid'ah itu apa dia? Benda-benda dalam urusan agama. Kena faham elok benda-benda ni. Benda ni kita kena faham. Yang orang yang tak faham tu dia jadi masalah tu. Duk tak mau kepada bid'ah, tak mau kepada bid'ah, tapi mari mengajak naik dalam bara. Tu tak faham tu. Kalau dia kata lagu tu kan, mari apa nama, awak yang tak mari mengajak naik unta. Pasal apa tak naik unta? Naiklah unta. Pasal apa naik nabara? Tu tak faham. Itu urusan apa? Dunia, urusan kehidupan. Allah kata apa? Latarkabunna tabaqan an tabaq. Kamu akan meningkat daripada satu peringkat kepada satu peringkat. Mana kamu akan maju daripada satu peringkat kepada satu peringkat. Nanti lepas pada ni mungkin kita lebih maju lagi, kan? Mungkin tuan-tuan jangan terkejutlah Saya naik kapal terbang daripada Bukit Cabang, landing di sini.
Tanya, dia tanya nak pergi mana tu? Nak pergi mengajar di Masjid Matayang. Oh, naik kapal terbang. Ikut suka lah kalau saya mampu. Kan? Ikut suka lah. Kalau kita mampu. Ataupun naik helikopter ke apa ke. Kan? Ataupun naik drone kan? Nak naik lagu mana dia kata drone, kata lah ni kita tak fikir lah, kita tak boleh fikir lah ni. Dulu pun kita tak faham lagu mana, kita kata nak tabuk baja terbang kita mana-mana ni tu orang tabuk baja dengan drone ni. Orang mari bak bendang tu pakai kasut licin. Pakai kasut hitam gelik. Buh baju dalam. Ni kan? Bersih elok ya. Betul kayu mari daripada bendang ni. Iyalah. Aku tak percaya. Jom tengok. Nak pergi mana? Nak pergi lamdang? Pi dia buka belakang tu, dia tuang racun masuk lah tu. Tabuk baja pakai drone. Percaya. Tu kalau habaq kat orang tua dulu dia tak percaya sampai ke mati. Dia tak percaya. Pasal apa? Itulah kemajuan. Dalam soal dunia tak ada masalah. Gunalah. Kalau kita tak guna, sebenarnya kita tidak bersyukur kepada nikmat Allah. Allah kata apa? Wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits. Adapun nikmat Tuhan kamu, makna nikmat Tuhan kamu, hendaklah kamu ceritakan. Makna cerita ni makna kamu tunjukkan, gunakan, amalkan. Kan? Macam kita mari masjid ni, Allah suruh bersiap. Pakai bagi elok. Nak mari masjid. Ni lagu ni. Kembang tak kira objek malah. Kan? Mari pakai pergi elok, pakai pergi comel ni mari masjid. Nak pergi market tu bersiap bukan main, tapi mari masjid ya hanah baju pagoda dengan kain pelekat pun sengit sebelah. Lekeh kita. Nak beradak dengan Allah. Tapi bila nak beradak dengan orang besar-besar dengan sampin dengan apa pun 2 3 4 kali pakai sagi tak kena kalih pula sagi kalih kena. Macam mana kita ni? Kita kata kita mengagungkan Allah, kan? Kita kata kita membesarkan Allah. Tapi bila kita nak beradak dengan Allah, kita pakai lekeh-lekeh. Mana boleh lagu tu? Pakailah bagi smart. Kan? Tak apalah ni boleh tak lah. Tapi taklah best sangat. Boleh gegaklah. Kena. Jadi muslimin dan muslimat, moga-moga Allah Subhanahu wa taala sentiasa beri kekuatan kepada kita untuk beramal dengan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam di zaman yang mana sunnah semakin ditinggalkan oleh orang. Kenapa? Kerana orang banyak terpengaruh dengan benda-benda yang famous. Tengok ramai orang buat lagu tu, orang pun pakat nak buat lagu tu. Tengok orang pakai kepiah ada cok, ada muncung di depan tu, kita pun nak pakai kepiah yang ada cok muncung di depan tu. Kan? Padahal kita tak tahu asal usul dia. Asal usul cok ujung muncung tu sebenarnya mari daripada agama Braillewi. Daripada mana tu? India. Tapi kita tak tahu, kita pun tiru saja. Harapan kita adalah supaya Allah Subhanahu wa taala tidak melepaskan tangan kita untuk kita berjalan sendiri. Kenapa? Tanpa bimbingan dan petunjuk dan hidayah daripada Allah Subhanahu wa taala, maka kita akan terawang-awang, kita akan terpesong daripada jalannya yang sebenar. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa sallallahu ala Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.